Selamat datang ke channel Cikgu Linda bersama dengan Cikgu Linda di dalam kelas sejarah tingkatan 2. Okey, bagi anak-anak yang baru saja menonton channel Cikgu, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Cikgu ini tanda sokongan anda kepada channel Cikgu. Okey, kepada para subscriber Cikgu, Cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas galakan dan dorongan anda. Hari ini dalam video seterusnya kita akan belajar tentang bab 10 lagi, iaitu Sabah dan Sarawak. Ya, kita masih lagi dalam 10.4 keunikan masyarakat Bumiputera Sabah dan Sarawak. Di subtopik terakhir, iaitu kita akan lihat kepada kesenian dan seni bina masyarakat Sabah dan Sarawak ini. Ya, anak-anak, kita akan melihat kepada kesenian terlebih dahulu, di mana kita akan lihat kepada tenunan kain, pertukangan dan kraf tangan masyarakat Sabah dan Sarawak. Okay, kita terokai negeri Sarawak dahulu, di mana untuk tenunan kain di negeri Sarawak, kita ada puak kumbu. Ini cikgu rasa semua tahu ni puak kumbu ni. Mak-mak kita, ibu-ibu kita, mama kita pernah beli puak kumbu ini. Di mana puak kumbu inilah adalah hasil kerja kaum Iban. Yang mana dibuat daripada kain kapas. Inilah corak puak kumbu. Dia ada alas meja, ada shawl selendang. Ada banyak yang dibuatlah dengan corak puak kumbu ini. Ia digunakan dalam pelbagai majlis seperti kelahiran, perkahwinan dan juga kematian. Ini penduduk rumah panjang yang sedang menyiapkan puak kumbu, tenunan puak kumbu. Yang kedua kita ada keringkam. Dalam tenunan kain kita ada keringkam. Ini adalah kerja tangan orang Melayu yang menggunakan kain kapas dan kain sutera. Kerja tangan, bukan mesin. So kita tenun sulam-sulam kerawang, macam kerawang dekat kain kapas atau kain sutera, maka jadinya keringkam seperti yang dipakai oleh Dayang Nur Faizah. Kita tutup kepala. Ianya disulam oleh benang emas, perak dan tembaga. Cantik kan keringkam? Yang inilah keringkam dimaksud cikgu di atas kepala ni. Seterusnya kita masuk ke bahagian kedua, iaitu kraf tangan yang hasil kraf tangan masyarakat Sarawak, kaum Iban. Yang ini kaum Iban kita ada sintung duduk untuk bawa benih padi masa waktu untuk menjalankan aktiviti penanaman padi lah. Lanji untuk bawa hasil padi. Hasil padi itu ialah hasil yang telah dituai. Sebab tu dia tinggi kan. Kita ada basuh. Yang ini untuk masuk memburu lah di kawasan pedalaman. Kraf tangan orang Ulu, kita ada jahitan manik-manik. menghiasi dia punya bakul ataupun tudung ni. Dia jahit lah. Hiasan manik ini pada semua barang atau bakul lah kan. Di mana ada banyak guna simbol naga, manusia, burung kenyalang dan harimau. Di mana ia banyak digunakan oleh orang atasan. Ini keunikan orang Ulu. Cantik kan jahit manik? Dan nak jahit ini pun bukan satu masa yang orang kata pendek lah, sebab kita nak design kan. Nampak cantik kan? Kita ada kraf tangan melanau. Ni terendah. Topi ni namanya terendah. Cikgu pun dah lupa, dah lama buat. Terendah yang digunakan semasa kerja harian. Sebab tu nak pakai pergi menuai padi, buat kerja padi lah kan, dekat sawah padi. Ataupun nak pakai pergi tutup atau panas kan. Terendah ini. So ini adalah kraf tangan melanau. Atau dia juga digunakan untuk adat-adat tertentu, termasuk dalam pesta kaul. Ni terendak. Yang ketiga, pertukangan. Di negeri Sarawak kita ada tiang total. Nampak pertukangan dia ukiran. Ni dihasilkan oleh orang Ulu, di mana ia melambangkan status masyarakat. So kat sini adalah tempat kebumikan, tempat letak mayat sebenarnya. Kalau awak pernah pergi ke Sarawak, di Muzium Sarawak, bukan Muzium Sarawak, juga tak ingat, ada satu muzium yang sebelah depan tu ada tiang tinggi ni lah. Tiang tinggi ni. Dikata kat sini adalah tempat simpan golongan, tempat simpan mayat golongan atasan. Baru dia boleh letak kat atas
So kalau inilah tiang tempat simpan mayat. Nampak tak ni tiang ni? Buka kat sini. Okey. Ini kepercayaan zaman dulu lah. Okey, kalau pergi Sarawak ada satu muzium tu. Banyak menceritakan tentang budaya ni. Okey, pertukangan yang kedua, orang Sarawak buat patung burung kenyalang. Ini memang dikata spirit lah, lambang kepahlawanan dan pemberi semangat kepada pahlawan Iban. Okey, selain itu dia juga menjadi penjaga rumah panjang daripada semangat jahat dan penyakit. Ini kepercayaan mereka lah. So dia buatlah patung burung kenyalang lah. So setiap rumah panjang akan ada lah ni. Okey, kita masuk ke negeri Sabah. Okey, yang pertama kita lihat tenunan kain. Tenunan kain ni banyak dibuat oleh kaum Rungus. Okey, kita buat inavol. Ini cikgu rasa awak banyak lihat ni. Kan? Okey, inavol ni yang banyak berboleh kat leher kan. Okey, ini tengah mengubah inavol lah, tengah membuat lah. Okey, menghasilkan selendang berwarna-warni. Selain pada itu, kita ada dastar. Okey, tenunan kain iaitu dastar yang dibuat oleh kaum Iranum. Okey, ini dastar yang digunakan sebagai tanjak. Tadi kalau kita tengok, cikgu pernah sebut pada video sebelum ini. Dastar ataupun tanjak yang dipakai oleh kaum Bajau. Okey. Okey, ini kraft tangan. Okey, kraft tangan. Pedalaman Sabah, kita ada wakit, kita ada tayan, kita ada buan. Wakil untuk bawa barang yang besar. Tayan ni nak bawa barang ataupun hasil dari kebun lah. Dan juga dia jadikan barang hantaran perkahwinan. Dan buat tempat simpan barang di dalam rumah panjang. Okay, kita juga ada kraft tangan suku kaum Bajau, iaitu kita ada duang. Ataupun kita kata tudung saji. Kita ada tikar pandan yang diperbuat daripada daun serdang. Inilah daun serdang yang mana digunakan untuk menghasilkan pelbagai barangan kraft tangan. Ini kraft tangan kaum Bajau. Okay, seterusnya kita masuk ke bahagian pertukangan. Okay. So nampak pertukangan Sarawak dan Sabah berbeza sikit kan. Okay, kaum Bajau dia buat pembuatan barangan besi lah. Keris, pedang apa semua tu. Okay, kita ada guuk dan badi guna untuk potong rumput. Kita ada pida yang digunakan untuk upacara perkahwinan. Okay, ini contohnya lah. Selain pada itu, okay, masyarakat penduduk pedalaman juga menghasilkan jaket kulit kayu. Okay, di mana kulit kayu itu diambil dan bawa balik untuk dijahit lah menjadikan pakaian. So kalau awak ingat video sebelum ini, masyarakat Bidayuh kan, kalau tak salah cikgu kan, dia pakai jaket kulit kayu. Seterusnya kita masuk ke bahagian seni bina Sarawak dan seni bina Sabah. Okay, kita lihat seni bina Sarawak, 3 keistimewaannya iaitu rumah panjang, rumah tinggi dan rumah baruk. Kita lihat satu persatu. Kita lihat pada rumah panjang negeri Sarawak, iaitu kaum Iban, Bidayuh dan orang Sulu. Okay, tujuannya adalah untuk mempertahankan keselamatan dan pertahanan, serta wujudkan kerjasama kalangan penduduk panjang. Ini adalah tempat tinggal, tempat berinteraksi dan mengadakan upacara perayaan lah. Ini rumah panjang. Kalau sebut rumah panjang, mesti awak tahu kan, panjang. So semua keluarga akan berada di dalam rumah inilah. Ini kawasan dia, bilik atau ruang setiap keluarga. Ada keluarga masing-masing ada keluarga lah, duduk dalam satu bilik lah. Ini ruang tempat mereka untuk berkumpul. Kita panggil ruai. Ini tanju, ruang pelbagai guna untuk buat upacara ke apa ke kan. Ini rumah panjang Iban. Seterusnya kita ada rumah tinggi. Rumah tinggi nampak tinggi lah kan. Ini adalah untuk kaum Melanau, di mana fungsinya adalah untuk mengelak serangan musuh. Musuh banyak kan, musuh kita kan zaman-zaman dulu kan. Dan dibuat tinggi daripada 10 meter. So bila tinggi 10 meter, musuh pun susahlah nak naik lah kan. Bahan pembuatannya daripada kayu keras yang bulat seperti kayu belian untuk menjadikan membuat rumah ini. Tinggi sangat tinggi.
Kalau nak naik tangga pun kecil je. Okay, kita ada rumah baru. Okay, rumah baru ini adalah yang dihasilkan oleh kaum Bidayuh. Ia berbentuk bulat dan berbentuk kon dia punya atas bumbung ni. Kemudian ada lambang burung kenyalang. Ke atas tu terlindung pokok kelapa pula. Rumah baru ini ada tempat simpan tengkorak. Kan? Tengkorak. Senjata, pusat agamalah, ritual, mesyuarat dan majlis sosial lain. Ini keistimewaan rumah baru. Okay, pembuatan dibuat daripada kayu belian jugalah. Okay, membina baru. Okay, atap ditutup dengan daun rumbia. Tepi-tepi ni semua buluh. So, jangan takutlah untuk naik ke rumah baru ke rumah panjang Iban, rumah panjang rumah tinggi sebab semuanya kukuh. Okay, walaupun rumah itu lama tapi dia punya struktur buluh dia tu sangat kukuh. Naik ramai-ramai lompat-lompat pun tak jatuh ke bawah. Sangat hebat dia punya bahan semula jadi tu. Okey, kita masuk kepada seni bina Sabah. Kita ada rumah panjang rungus, rumah panjang murut dan kita ada lepa. Okey, kita ada rumah panjang rungus. Ia juga dikenali sebagai V Natang. Okey, keistimewaan dia adalah bilik tidur. Okey, dibina dengan kedudukan kepada sudut tepat pada arah Gunung Kinabalu. Fungsi menjadi kediaman dan juga kubu pertahanan daripada musuh lah. Okey, sebab dia nak melindung ahli-ahlinya lah. Okey, dia buat pada kayu bulat, kayu buluh, kulit kayu dan daun nipah. Okey. Ini rumah panjang rungus. Okey, kita ada ongkop, bilik ruang keluarga dipanggil ongkop. Kita ada apat, tempat berkumpul. Kan? Sama lah lebih kurang, cuma nama panggilan berbeza. Okey, ini rumah panjang murut. Okey, rumah panjang murut dibuat daripada telus dan pahun. Okey, nama merujuk pada nama panjang murut lah, tulus. Okey, ada panggil tulus, ada panggil pahun. Sama jugalah kenapa kita buat rumah panjang murut sebagai keselamatan dan pertahanan. Okey, uniknya pintu rumah itu dibuat di sebelah tepi rumah. Okey, kemudian ada pemisah lah antara bilik-bilik. Kita ada bahagian tengah, itu tempat pertemuan antara keluarga kat situ. Dan kita ada lantai untuk tarian. Okey, ini kita ada dibuatlah daripada kayu bulat, kulit kayu dan daun tolidos ke atas tu. Ini rumah panjang murut. Okey. Seterusnya, kita ada lepa. Lepa ini ataupun perahu lah yang dibuat oleh kaum Bajau. Okey, fungsi untuk mengangkut barang dan dijadikan tempat kediaman. Okay, dia banyak dia buat daripada kayu abasuluk, seraya, mata dan gagir. Atap pula dibuat daripada daun nipah. Tapi masa kita nak buat lepa inilah, waktu pertukangan nak buat lepa, okay, kita perlu tengoklah perhatian kepada hari dan bulan. Untuk mengambil kayu, sebab dia ada pantang larang kan, sebab dia guna untuk lama kan, dia duduk di sungai kan. Okay, kita kena tengoklah sebab kita nak bagi dia tu tahan. Alhamdulillah, kita telah selesai pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan kraft tangan dan juga seni bina. Okey, cikgu harap video ini bermanfaat. Berkaitan dengan tajuk dan ia berguna untuk kita semua memahami tentang subtopik ini. Okey, sehingga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Teruskan menyokong channel Cikgu Linda dengan like dan share. Dan yang paling penting, okey, subscribe channel Cikgu. Okey, so di akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi dan fahamilah keunikan masyarakat Sabah dan Sarawak ini untuk pengetahuan kita semua. Bye. Assalamualaikum.